Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi Ustazah Linda, pelajaran ke-19 Kerajaan Umayyah. Jom bersama-sama dengan Ustazah. Hari ini Ustazah insya-Allah akan sama-sama berbincang dengan anak-anak semua tentang Kerajaan Umayyah. Kita lihat pertama tentang sejarah Kerajaan Umayyah. Umayyah diambil bersempena dengan nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, iaitu salah seorang daripada pemimpin keturunan Quraisy. Dikabarkan Umayyah bin Abdul Syam ini adalah seorang hartawan pada zaman Jahiliyah yang berketurunan Quraisy. Kerajaan Umayyah diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Tempoh memerintah adalah 91 tahun, bermula tahun 41 Hijrah hingga 132 Hijrah. Keluasan kerajaan Umayyah meliputi sebahagian besar benua Afrika, Asia dan juga Eropah. Bilangan khalifah seramai 14 orang. Kita lihat siapa khalifah yang terkenal. Khalifah yang terdapat ataupun memerintah kerajaan Umayyah ini ada 14 orang, tetapi yang akan kita ketahui hanya 4 orang sahaja. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan selaku pengasas, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik dan juga Umar bin Abdul Aziz. Siapa Marwan bin Muhammad? Marwan bin Muhammad adalah khalifah yang terakhir, iaitu yang ke-14. Khalifah pertama ialah Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan pengasas kepada kerajaan Umayyah. Pusat pemerintahan bagi kerajaan Umayyah adalah Damsyik, Syria. Kita teliti atau kenali khalifah yang terkenal dalam KU iaitu kerajaan Umayyah. Yang pertama ialah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Abi Sufyan, merupakan khalifah pertama dalam zaman pemerintahan kerajaan Umayyah, yang memerintah selama 19 tahun 3 bulan, bermula daripada tahun 41 Hijrah sehingga tahun 60 Hijrah. Pusat menjadikan Damsyik sebagai pusat pemerintahan Islam yang terkenal. Antara perkara-perkara baru yang dinaik taraf ataupun diwujudkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang pertama adalah Diwanul Barid. Diwanul Barid ini adalah perkhidmatan pos berkuda. Diwanul Barid ini adalah perkhidmatan pos berkuda. Seterusnya Diwanul Khatam. Diwanul Khatam ialah memperkenalkan cap mohor rasmi kerajaan Umayyah. Seterusnya adalah Diwanul Rasail, menubuhkan jabatan setiausaha. Diwanul Rasail, jabatan setiausaha, turut ditubuhkan adalah jabatan cukai dan juga jabatan urusan awam. Muawiyah bin Abi Sufyan turut memperkenalkan armada laut. Turut memperkenalkan armada laut. Kita lihat pula Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah kelima, memerintah selama 21 tahun. Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran negara. Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran negara. Mencetak mata
wang dinar Islam pertama bertulisan Arab dan berteks Al-Quran. Okey. Yang seterusnya menaik taraf perkhidmatan pos dan sistem pengangkutan awam, menubuhkan Diwanul Jund. Apa maksud Diwanul Jund ini? Ialah untuk menguruskan pertahanan negara. Okey, menguruskan hal ehwal pertahanan negara, okey, ditubuhkan Diwanul Jund. Okey, turut mengarahkan agar dibina di Baitul Muqaddis Qubbatus Sohra. Okey, Qubbatus Sohra berkaitan dengan Abdul Malik bin Marwan. Kita lihat khalifah terkenal yang seterusnya, Al-Walid bin Abdul Malik, yang merupakan anak kepada Abdul Malik bin Marwan, khalifah ke-6, memerintah selama 9 tahun 7 bulan. Kita telah membuka wilayah baru antaranya Andalus dan juga India. Okey, memperbanyakkan dan memperbaik dan mencantikkan seni bina Masjid Nabawi. Okey, memperbaik dan mempercantik seni bina Masjid Nabawi. Okey, membina banyak masjid baru, contohnya Masjid Umawi di Damsyik, yang mana semuanya bercirikan seni bina Islam. Al-Walid bin Abdul Malik merupakan seorang khalifah yang sangat prihatin kebajikan rakyat dia, terutamanya golongan warga emas dan orang buta, dengan menubuhkan jabatan khas. Menggalakkan pembinaan bangunan baru yang bercirikan seni bina Islam. Seterusnya membanyakkan jalan, memperbaik jalan raya ke negeri Hijaz bagi memudahkan perjalanan jemaah haji ke Baitullahil Haram. Itu antara kecemerlangan Al-Walid bin Abdul Malik. Okey, kita lihat Umar bin Abdul Aziz memerintah selama 2 tahun 5 bulan, khalifah ke-8. Okey, mengecualikan cukai jizyah. Okey, tiada cukai jizyah untuk kafir zimmi, sehingga menyebabkan ramai golongan kafir zimmi ini memeluk agama Islam. Okey, Umar Abdul Aziz mengeluarkan arahan rasmi kepada Ibnu Syihab, okey, supaya membukukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abdul Aziz turut membina rumah transit untuk para pedagang, menaik taraf infrastruktur untuk kemudahan rakyat, contohnya hospital, jambatan, perigi, jalan raya dan sistem pengangkutan awam. Turut mengasaskan Dewan Penasihat, yang mana Dewan Penasihat ini dianggotai oleh para ulama yang khusus untuk memberikan nasihat kepada khalifah yang memerintah dalam kerajaan Umayyah. Okey, kita lihat faktor kegemilangan ada 6 aspek. Kita lihat satu persatu. Yang pertama dari aspek agama, yang mana kita lihat Khalifah Umar telah menyemarakkan aktiviti keilmuan. Okay. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah banyak menyemarakkan aktiviti keilmuan seperti pengajian Al-Quran dan juga pembukuan hadis. Turut merancangkan aktiviti keagamaan adalah Khalifah Al-Walid, yang mana Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik telah menaik taraf masjid dan membina institusi seperti masjid lah, contohnya Masjid Nabawi, untuk aktiviti-aktiviti keagamaan. Itu dari aspek agama. Kita lihat dari aspek politik. Okey, pemilihan Damsyik sebagai pusat pemerintahan oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sebenarnya
sangat bertepatan dan berjaya mengukuhkan pentadbiran negara. Kerana kedudukan Damsyik ini amat strategik. Yang kedua, pelantikan gubernur yang berwibawa. Berjaya menghapuskan pemberontakan oleh puak Khawarij dan juga Syiah. Manakala dari aspek politik yang ketiga ialah peluasan wilayah Islam hingga ke Rom, China, India, Afrika Utara dan juga Eropah. Kita lihat dari aspek ekonomi. Pengurusan Baitul Mal yang cekap sehingga hasil pendapatan negara melebihi keperluan. Pengurusan Baitul Mal yang cekap sehingga hasil pendapatan negara melebihi daripada keperluan. Contohnya pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Hasil pertanian dan perdagangan memberi pulangan yang lumayan dapat membangunkan negara. Itu dari aspek ekonomi. Kita lihat daripada aspek sosial pula, kebajikan rakyat terjaga melalui saluran bantuan kepada yang memerlukan. Hubungan antara pemimpin dan rakyat sangat baik. Sehingga mewujudkan perpaduan dan keharmonian dalam negara. Kita lihat daripada aspek ketenteraan. Anggota tentera pada zaman kerajaan Umayyah sangat bersemangat dan berdisiplin untuk mempertahankan agama dan juga negara. Di samping itu sebenarnya kemudahan pengkalan tentera, alatan perang, kapal perang cukup lengkap dan canggih turut membantu menyumbang ke arah kegemilangan kerajaan Umayyah. Yang ketiga adalah adaptasi strategi peperangan dengan meniru corak gerakan daripada Parsi dalam ketenteraan. Adaptasi strategi peperangan tentera Parsi ini sebenarnya menyumbang ke arah gemilangnya, cemerlangnya aspek ketenteraan ini secara tidak langsung menyumbang kepada faktor kegemilangan kerajaan Umayyah. Dari aspek pendidikan pula, sebagaimana yang kita tahu, khalifah-khalifah yang ada telah menaik taraf masjid, istana untuk dijadikan pusat perkembangan ilmu. Khalifah Abdul Malik juga turut memberi galakan kepada rakyat untuk menuntut pelbagai ilmu nakli, contohnya ilmu Al-Quran, tafsir, hadis dan juga nahu. Kita lihat faktor kemerosotan kerajaan Umayyah ada 3. Yang pertama, politik. Sistem pelantikan khalifah secara monarki menyebabkan persaingan dan perebutan kuasa. Secara monarki menyebabkan persaingan dan perebutan kuasa berlaku di kalangan anggota keluarga itu sendiri. Seterusnya, pemberontakan puak Syiah dan Khawarij serta golongan yang tidak berpuas hati dengan penubuhan kerajaan Umayyah kembali terjadi. Kembali terjadi. Itu dari segi politik. Manakala dari aspek sosial, kita lihat apa? Sikap taksub kabilah Arab Utara dan Selatan menimbulkan perbalahan serta timbul gerakan sulit untuk menumbangkan kerajaan Umayyah. Ada gerakan untuk menumbangkan kerajaan Umayyah itu sendiri. Sikap diskriminasi sebahagian khalifah terhadap golongan Mawali. Golongan Mawali inilah bangsa Parsi dan juga Barbar ketika pemilihan jawatan gubernur. Itu bahagian atau aspek sosial. Manakala daripada segi aspek akhlak, khalifah, sebahagian khalifah dia mengamalkan cara hidup mewah dan boros. Ini menimbulkan ketidakpuasan hati rakyat dan seterusnya keruntuhan moral sebahagian khalifah kerana cenderung kepada hiburan dan kezaliman. Ini 3 faktor daripada aspek akhlak, politik dan sosial yang menyumbang kepada
kemerosotan kerajaan Umayyah. Okey, yang terakhir kita lihat iktibar atau pengajaran daripada pemerintahan kerajaan Umayyah yang dapat kita ambil ialah yang pertama, kita hendaklah jaga hubungan baik antara pemerintah dan rakyat agar hidup aman harmoni. Yang kedua, kita hendaklah mempunyai semangat jihad yang tinggi agar kedaulatan negara terjaga. Dan yang ketiga, kita hendaklah menjaga kebajikan rakyat agar erat hubungan sesama kita. Demikian Ustazah kongsikan berkaitan dengan kerajaan Bani Umayyah. Mudah-mudahan perkongsian kecil Ustazah ini memberi manfaat kepada anak-anak semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.